Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh. Dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat Bangladesh sempena dengan Jubli Emas Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh. Nilai jumlah perdagangan bagi keseluruhan tahun 2020 berjumlah RM16,460.4 juta, iaitu penurunan 2.3% berbanding RM16,843.1 juta Brunei pada tahun 2019. Jumlah ekspor pula menurun 7.7% kepada RM9,121.8 juta berbanding RM9,886.2 juta pada tahun 2019. Sementara itu, jumlah import meningkat 5.5% dari RM6,956.6 juta pada tahun 2019 kepada RM7,338.6 juta pada tahun 2020. Bagi bulan Disember 2020, negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan RM1,516.8 juta, iaitu penurunan dari RM2,571.3 juta pada bulan yang sama tahun 2019. Manakala perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bulan Disember 2020 meningkat 20.1% berbanding November 2020. Jumlah ekspor menurun tahun ke tahun kepada RM800.6 juta Brunei berbanding RM1,390.8 juta pada Disember 2019. Ia disebabkan penurunan ekspor bahan api galian yang berpunca dari penurunan ekspor minyak mentah dan juga gas asli cecair LNG. Jumlah ekspor juga disumbangkan oleh ekspor produk petroleum dan gas bernilai RM182.4 juta. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan Disember 2020 adalah Republik Rakyat China, diikuti oleh Jepun dan Singapura. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan penurunan kepada RM716.2 juta Brunei pada Disember 2020 berbanding RM1,180.5 juta pada Disember 2019, terutamanya disebabkan oleh penurunan import bahan api galian dan barang-barang keluaran kilang. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 57% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import, mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia, diikuti oleh Singapura dan Australia. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Disember dan tahunan 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Rakyat dan penduduk di negara digesa untuk memahami erti merdeka dan berubah ke arah yang lebih positif. Itu gesaan dari Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa melancarkan pameran 11 tahun penyertaan Hari Kebangsaan bagi Masjid Al-Muhtadi Billah, Kampung Sungai Kebun. Perkongsiannya selepas petikan titah ini.
Semangat Semarak Merdeka hendaklah dikukuhkan lagi bukan sahaja dalam perhimpunan dan perarakan, akan tetapi dengan menyemarakkan slogan Merdeka. Generasi akan datang khususnya para belia juga disaran agar membina semangat merdeka. Berucap semasa majlis pelancaran pameran 11 tahun penyertaan Hari Kebangsaan bagi Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, juga menggesa rakyat dan penduduk di negara untuk memahami erti merdeka dan berubah ke arah yang lebih positif. Saya pun teruja. Barangkali banyak juga saya datang ke tempat-tempat ini kenal dengan pameran-pameran ini bukan banyak. Yang memeristakan, inilah ristaan ini penting. Meristakan perjalanan. Artinya daripada tahun 2010 hinggalah pada tahun 2020. Artinya ristaan-ristaan ini untuk kita ni abadikan, untuk kita ni kongsikan. Jadi tahniah kepada Masjid Al-Muhtadibillah kerana usaha dan dedikasi pihak masjid dalam meristakan dan mengongsikan kegembiraan dalam sama-sama kita ni menyemarakkan kemerdekaan kita ni. Tahun 2010 merupakan tahun pertama penyertaan masjid ini dan juga sebagai masjid pertama negara yang menyertai perhimpunan dan pembarisan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini, namun 12 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 191. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 576 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,473 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 180 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 113,045 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Pelbagai jenis produk kampung daerah Tutong dan hasil tanaman, ternakan dan perikanan dijual semasa Tamu Ria Mukim Lamunin. Selama 3 hari diadakan sehingga hari ini, Tamu Ria diadakan di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3, Kampung Lamunin, Tutong. Acara diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37 tahun dengan tema ke arah memajukan perekonomian produk kampung. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 60 pengusaha dari kampung-kampung di bawah Mukim Lamunin dan kampung-kampung sekitarnya menyertai jualan tersebut yang antara lain bertujuan untuk memberi peluang mempromosikan produk mereka kepada orang ramai. Melalui Tamu Ria ini juga ia dapat mengembangkan aktiviti keusahawanan selain membantu menjana perekonomian dan mengeratkan perpaduan masyarakat kampung. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Jawatan Kuasa Belia dan Belia Wanis Aktif tahun 70-an hingga 90-an bagi Kampung Lamunin sesi 2021-2022, Tamu Ria Mukim Lamunin ini dibukakan buat kunjungan orang ramai bermula pukul 6 pagi hingga 6 petang.
Kehadiran penduduk kampung dalam majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung menunjukkan adanya rasa tanggungjawab pada diri sendiri sebagai penduduk kampung yang melihat wujudnya kesejahteraan dan keharmonian menerusi kepimpinan akar umbi. Berucap pada majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Rambai, Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong, menyarankan para penduduk kampung untuk mengambil peluang sepenuhnya agar pemimpin yang dipilih merupakan pilihan ramai bagi kampung berkenaan. Penduduk-penduduk kampung ini harusnya berbangga dengan semangat kekitaan yang telah ditunjukkan daripada kampung Bugis kita. Dan apa yang diharapkan adalah penduduk-penduduk kampung lain yang akan diadakan pengundian pada masa terdekat ini akan melihat kampung Bugis kita sebagai contoh dan akan mengambil perhatian terhadap kepentingan mendaftar mengundi bagi ketua kampung masing-masing. Dalam memastikan suara penduduk-penduduk kampung betul-betul dicerminkan melalui pengundian, maka adalah disarankan bagi penduduk-penduduk kampung datang mengundi beramai-ramai untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang penduduk kampung, untuk mengundi setuju ataupun sebaliknya. Calon tunggal Awang Muhammad Dahalan bin Kaslan berusia 53 tahun merupakan pesara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei berpangkat Pegawai Waran 1. Dari jumlah 173 orang yang hadir mengundi, 164 orang bersetuju manakala 8 tidak bersetuju dan 1 undi rosak. Keputusan pengundian akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kadet Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB berperanan membentuk jati diri belia ke arah belia yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Selain memupuk semangat patriotik dan cintakan negara, para anggota kadet juga dihasrat akan dapat mengenal erti sebagai anak Brunei yang sentiasa tampil ke hadapan dan menyumbang kepada pembangunan negara melalui aktiviti-aktiviti kadet tentera. Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei berucap demikian pada upacara perbarisan sempena sambutan Jubli Emas Kadet Tentera ABDB pagi tadi. Majlis berlangsung di Padang Kawat, Institusi Latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Penanjung Garrison. Ianya juga sebagai satu landasan dalam mengenal falsafah negara, iaitu Melayu Islam Beraja. Dengan mengadakan aktiviti-aktiviti kadet tentera, ianya juga berperanan dalam menggalakkan para belia untuk lebih aktif dan secara tidak langsung dapat menjadi benteng dari terlibat dalam gejala sosial yang tidak sihat. Selain dari peranan-peranan yang disebutkan di atas, kadet tentera juga mampu mencetus semangat dan menarik belia untuk menceburi kerjaya di dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kemahiran serta pengalaman yang diraih dapat digunapakai apabila mereka menceburi kerjaya sebagai seorang tentera yang penuh berdisiplin dan profesional di masa akan datang, insya-Allah. Seramai 250 anggota terdiri daripada pegawai kadet tentera, guru-guru pengawas dan ahli kadet tentera sekolah menengah, maktab dan institut pengajian tinggi terlibat dalam upacara perbarisan ini. Dengan tema Kesiapsiagaan Belia dalam Menjayakan Wawasan Negara, Kadet Tentera ABDB akan sentiasa menjadi agen penggerak aktif yang berfungsi mengukuhkan solidariti, patriotisme dan kenegaraan para belia dan menanam kesetiaan kepada raja, agama dan negara. Alhamdulillah, dengan kerjasama Markas Kadet Tentera dan Jabatan Pendidikan Core Curriculum, semua program-program yang diungkayahkan merangkum semua elemen-elemen ini atau konsep ini, di mana aktiviti keagamaan tidak juga dilupakan. Kadet Tentera telah banyak secara tidak langsung maupun langsung telah menyumbang kepada keamanan dan kemakmuran negara, iaitu melalui daripada peringkat sekolah menengah dan yang mencuburi dalam
aktiviti core curriculum melalui Kadet Tentera, dan daripada sana mereka boleh menyambung kepada peringkat lebih tinggi. Pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari daripada aktiviti-aktiviti Kadet Tentera membantu ahli-ahlinya membentuk identiti dan jati diri mereka ke arah menjayakan wawasan negara. Menyertai Kadet Tentera ialah untuk belajar dan memperolehi pelbagai cabaran yang dilatih oleh jurulatih dalam asas ketenteraan. Bukan saya dalam asas ketenteraan, saya juga belajar pelbagai pelajaran yang baru dalam bidang muzik. Sepanjang 9 tahun dalam penceragaan Kadet Tentera, saya juga terlibat dalam kursus iaitu kursus asas dan kursus perantaraan muzik. Umat Islam diseru agar mencontohi cara Rasulullah SAW dalam menyantuni dan mengangkat martabat wanita dengan menyayangi dan melindungi kaum wanita. Angkatlah martabat mereka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Kaum wanita juga diberi perhatian dan penjagaan yang cukup istimewa dalam agama Islam. Setelah kedatangan agama Islam juga, kezaliman dan keganasan terhadap kaum wanita dihapuskan. Martabat dan kedudukan wanita sebagai ibu, isteri dan anak telah diangkat tinggi darjatnya dalam agama Islam dan hak-hak mereka diberikan dengan sewajarnya seperti hak memiliki dan mengurus harta, mewarisi harta pusaka dan seumpamanya yang sekaligus membawa kepada satu perubahan yang amat besar dan sangat signifikan terhadap status wanita. Wanita diberikan hak-hak yang mesti dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang senantiasa mengelinga seluruh lapisan rakyatnya, apatah lagi terhadap kaum wanita. Justru pada tarikh 8 Mac setiap tahun kita di negara Brunei Darussalam menyambut Hari Wanita Antarabangsa yang antaranya bertujuan bagi menghargai kaum wanita di atas sumbangan mereka kepada keluarga, bangsa, agama dan negara. Yang kedua, memperkasa kaum wanita melalui program-program bagi memperkasa wanita dan kepimpinan. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada kaum wanita bahawa walaupun mereka itu adalah seorang pemimpin di tempat kerja, akan tetapi tetap sentiasa mempertingkatkan diri dan mengimbangi antara kerja dan keluarga. Tema Hari Wanita pada tahun ini ialah wanita dalam kepimpinan mencapai masa depan yang saksama di dunia COVID-19 ini. Tema ini diharap akan dapat memperkasa kaum wanita di era yang penuh cabaran ini dan menggalakkan semua golongan masyarakat untuk sama-sama terlibat dan meningkatkan peranan dalam memaduli hal ehwal wanita, khususnya dalam isu sosial seperti keganasan terhadap wanita. 100 orang dicatatkan memeluk agama Islam sejak awal tahun 2021 sehingga kini di negara Brunei Darussalam. Pagi tadi diadakan Majlis Pengislaman dua wanita warga negara Filipina yang memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka yang baharu. Majlis diadakan di Hotel Rizkun International Gadong. Asyhadu alla ilaha illallah wa Lafaz dua kalimah syahadah dilakukan di hadapan Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamia, Kementerian Hal Agama. Mary Ann Lauder Malcontento, berusia 31 tahun, kini dikenali dengan nama Islamnya Siti Nur Mariam binti Abdullah. Manakala Annalyn Labitok Biong, berumur 29 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Rabiah Rukshana Rashida Trian binti Abdullah.
Kumpulan Meraih Berkah pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Acara berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. ...200 peserta yang menamatkan pembacaan 30 juzuk Al-Quran diraikan semasa acara tersebut. Majlis diadakan sebagai usaha untuk menanam rasa cinta terhadap pembacaan Al-Quran serta mengukuhkan ukhuwah dan silaturahim dalam kalangan ahli-ahlinya. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma barakah meniti Ramadan daripada hamba-hamba Allah, kumpulan Meraih Berkah beserta para dermawan kepada 30 orang anak yatim beserta penjaga sebagai persediaan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Seorang maut dalam insiden kemalangan jalan raya tengah malam tadi di daerah Belait dalam kejadian di Jalan Tunggulian, Hala Tutong itu, kereta yang ditumpanginya mangsa dipercayai hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar tiang serta papan tanda jalan raya. Pasukan polis di Raja Brunei dalam siaran akhbarnya berkata, mangsa merupakan seorang wanita tempatan berumur 21 tahun dan penumpang belakang kenderaan yang dinaiki bersama seorang pemandu dan seorang lagi penumpang. Semua mangsa dihantar ke Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Mangsa yang maut disahkan meninggal dunia dan punca kematian akibat pelbagai kecederaan semasa kemalangan. Beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan dalam membuat perancangan persaraan seperti menetapkan matlamat pendapatan persaraan dengan mengenal pasti keperluan semasa bersara nanti dan tindakan yang perlu diambil sekarang. Ia antara pengisian siri Jarayawara Tabung Amanah Pekerja TAP 10 Years Towards Retirement yang diadakan di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Jarayawara merupakan inisiatif berterusan TAP yang menyasarkan ahli-ahli TAP yang akan bersara dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. Ia dihasrat dapat meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan perancangan persaraan. Juga dikongsikan semasa Jarayawara aplikasi mudah alih TAP Brunei yang bertujuan memudahkan para ahli antaranya membuat unjuran simpanan TAP dan ACP setelah bersara nanti. Jarayawara diteruskan dengan beberapa taklimat dari pakar perancangan kawangan yang diiktiraf Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan disertai Autoriti Monetary Brunei Darussalam yang antaranya menyediakan perkhidmatan konsultasi serta pemberigaan mengenai pentingnya mengelak penipuan-penipuan kewangan. Ke arah membantu perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD hari ini melancarkan semula inisiatif Tanggungjawab Social Corporate Community for Brunei. Sehubungan itu, sidang media mengenainya diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat bank berkenaan. Platform tersebut bertujuan memperkenalkan produk-produk tempatan serta para pengusaha melalui penjualan secara maya bagi membolehkan mereka mencapai lebih banyak pelanggan. Inisiatif yang dilancarkan buat pertama kali pada April tahun lalu itu kini akan terus menyediakan sokongan yang lebih baik kepada masyarakat negara ini melalui pelbagai inisiatif baharu. Melalui inisiatif seumpamanya akan memberikan keupayaan untuk meningkatkan perkembangan sosial masyarakat selain menyatukan masyarakat dalam membantu golongan yang memerlukan dan pada masa yang sama menyediakan lebih banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan mikro untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka selaras Industri Revolusi 4.0 dan matlamat ekonomi digital bagi Brunei. Juga diumumkan inisiatif Community for Ramadan. Untuk maklumat lanjut, layari www.communityforbrunei.com dan akaun media sosial mereka @communityforbrunei. Majlis Perundingan Mukim Gadong A dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara akan menganjurkan kejohanan golf Merdeka Trophy 2021 sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37.
Sehubungan itu, pagi tadi diadakan sidang media mengenainya di Kelab Golf di Raja Brunei Berakas. Awang Yassin bin Apong, Ketua Urus Setia Kejohanan menjelaskan, kejohanan selama 3 hari bermula 2 April ini akan diadakan di Kelab Golf di Raja Brunei Berakas. 8 kategori dipertandingkan terdiri dari overall gross, overall net, division A, B dan C, senior gross dan net serta kategori wanita net, dan penyertaannya dibukakan kepada semua pemain di negara ini. Di kesemua part 3 majlis penyampaian poster. Majlis diikuti dengan penyerahan poster kejohanan dari pihak penganjur kepada wakil kelab golf tersebut. Untuk maklumat lanjut, bolehlah menghubungi kelab golf berkenaan di talian 877-3612 atau urus setia kejohanan di talian 864-0432 dan 8855-666 atau melalui akaun Instagram @Merdeka Trophy 2021.